Okey, Assalamualaikum. Hai. Apa khabar semua petang ni? Hari ni kita jumpa lagi dengan satu lagi topik yang hot dan hangat yang ramai sangat orang nak tahu dan ramai sangat yang orang tengah tercari-cari sekarang ni. Kan? So hari ni kita nak sembang-sembang macam biasa, sembang kopi-kopi petang ni. You all dah minum petang? So apa korang punya minum petang? Cuaca mendung, hujan, so kita dah masuk musim tengkujuh lah ni kan, hujung-hujung tahun. Tapi belum hujung tahun lagi, baru tengah tahun kan. Okay, so hari ni korang tahu kita nak bincangkan pasal apa? Pasal bisnes suri rumah. Suri rumah, ramai sangat antara kita ni yang suri rumah, betul tak kan? Yang suri rumah secara bidang terjun pun ada. Sebab apa? Sebab bila berlaku pandemik, tiba-tiba terpaksa jadi suri rumah kan. Anak tak ada tempat nak letak kan. Ada yang syarikat retrench, terpaksa kurangkan pekerja dan sebagainya. Jadi ramai yang menjadi suri rumah secara tak bersedia. So bila kita jadi suri rumah, apa kita nak buat kan? Kita nak bisnes, kalau boleh bisnes kan, tapi bisnes yang macam mana? Sebab kita sedia maklum suri rumah ni banyak sangat tanggungjawab dia kan, banyak sangat tanggungan dia. Kalau yang bekerja di pejabat, waktu office hour dah habis dah kan, balik rumah dah relax dah. Tapi yang namanya suri rumah ni memang superwoman lah. Sebab apa? Dia tak ada hari cuti. Kalau orang bekerja kat pejabat, ada jugalah hari cuti, Sabtu, Ahad, public holiday kan. Tapi suri rumah ni full time. Sentiasa sepanjang hari setiap minggu. Kadang-kadang overtime pula sampai midnight. Kan? So hari ni sebab tu kita terpanggil untuk buat topik bisnes ala suri rumah. Jangan kata kita jadi suri rumah kita tak boleh jadi businesswoman. Boleh, okey? Dan kadang-kadang sekarang ni mungkin topik ni berkaitan juga dengan sura rumah lah. Kan? Bukan suri rumah je kan. Ada juga suami-suami yang secara tak sengaja sekarang ni jadi sura rumah. Okay, so topik ni pun berkenaan juga untuk anda. Dan untuk nak ulas lebih panjang lagi bab suri rumah ni, okay, Win ada jemput seseorang yang sangat bertepatan dengan topik kita hari ni. Sebab dia baru je bermula tapi sale dia wah dahsyat. Apa dia buat kan? Kita nak tahu, kita tanya sendiri direct. Okay, so sebelum kita bermula, Win nak kongsi satu dulu. Okay, kejap ya. Kita tengok BT dulu, okay? Korang dah tengok kan macam mana sedikit latar belakang kan, kesibukan di rumah dengan anak-anak kan, dan yang last kali tu macam mana dia boleh buat sale sampai macam tu walaupun baru je bermula kan. Jadi kita nak tahu macam mana pembahagian masa dia. So jomlah kita panggil direct teruslah Okay, right Okay, Assalamualaikum Baria. Assalamualaikum, boleh dengar? Dengar. Alhamdulillah. Boleh dengar? Jelas. Okay. Dengar. Assalamualaikum. Okay.
Okay. Salam. Okay, selamat datang ke live Win Rizwin. Terima kasih panggil live. Okay. Memang kena panggil. Ramai sangat yang nak tahu sangat topik ni, Maria. Kan? Ramai orang yang macam terkesima bila suri rumah boleh buat bisnes kau-kau ni. Alhamdulillah. Okay. Sebelum kita mula, Win nak minta Baria kenalkan diri sedikit dulu, sebab mungkin macam ramai yang belum pernah tengok, belum pernah kenal kan, tak kenal tak cinta. So boleh tak Baria kenalkan diri sikit dan ceritalah sedikit background. Assalamualaikum. Nama saya Khairul Baria. Panggil Baria je. Berasal daripada Batu Pahat, Johor. Berumur 40 tahun. Ibu kepada 3 orang anak. Sebelum ni saya pernah bekerja dekat PJ selama 11 tahun. Tapi disebabkan saya dapat wasiat daripada arwah abah. Dia kata bila dia meninggal dia minta balik kampung jaga mak. So saya pun satu family pindah balik kampung, berhenti kerja. Itulah yang masa kerja dulu memang masa tak cukup. Memang pernah bercita-cita kalau anak sekolah, memang start anak sekolah memang nak berhenti kerja. Sebab dulu kerja masuk kerja pukul 7 balik 11 malam. Anak pun membesar kita tak nampak tau. Kita kerja bahagian ATM machine kita punya jaga mesin. So 24 jam. Jadi memang pernah lah bercita-cita nak berhenti kerja bila anak sekolah. So kebetulan abah pun meninggal, bagi wasiat kita pun balik kampung berhenti kerja. Itulah bersikit. Dengar tu kan, bukan biasa-biasa. Rupanya pernah kerja kat syarikat security kan. Ke ada pegang senapak? Tak pegang. Kita jaga ATM machine je. Okay. So 11 tahun pengalaman bekerja. Bila buat keputusan, dapat wasiat daripada arwah abah tu, buat keputusan nak letak jawatan tu, rasa berat hati tak? Ke memang rasa macam tak sabar nak berhenti kerja dah? Sebenar-benar memang tak sabar. Sebenarnya tak sabar nak berhenti kerja. Tapi fikir juga kalau berhenti kerja apa? Kerja lagi yang nak buat ni, tak apalah. Rezeki ada kat mana-mana. So balik kampung jaga mak. Sekarang ni dah duduklah dekat Batu Pahat jaga mak. Alhamdulillah lah. So maksudnya bila Baria berhenti kerja tu memang tak ada perancangan untuk backup tak ada lagi lah masa tu. Memang berhenti sahaja gamble lah macam tu ya? Memang berhenti gamble lah. Memang tak ada backup, cuma tu lah. Selepas tu balik kampung tu adalah kita buat niaga sikit-sikit kan. Buat lunch box, buat roti. Tapi sebab kekangan waktu tu, jadi kita tak boleh nak continue lah. Sebabnya anak sekolah 3, jadi masa kita yang ambil hantar semua, jadi masa tu tak cukup lah. Nak buat lunch box tu semualah. So kita pun stop, tumpukan pada anak-anak. Okay, alright. So maksudnya kita nampak kat sini kan, daripada seorang yang berkerjaya, kemudian bidan terjun, berhenti macam tu, terus jadi suri rumah tangga sepenuh masa, jaga anak-anak yang masih kecil kan, memang banyak perlukan perhatian. Boleh tak Baria sharekan sikit, sebagai suri rumah, sebab kita dah biasa bekerja kan, lepas tu tiba-tiba berhenti kerja, apa rutin harian dekat rumah? Yang adakah lebih sibuk daripada semasa bekerja ataupun relax sikit daripada masa bekerja? Lebih bila berhenti ni bermula jam jugalah kan. Sebab 24 jam duduk rumah. Lama okey lah, tapi lagi sibuk lah rasanya bila berhenti ni. Sebab waktu tu daripada pagi hantar anak sekolah, lepas tu dah kita settle bila anak sekolah, tengah hari dah start lagi sibuk lah ambil, sebab dia tiga trip ambil. Jadi lagi rasa masa tu lagi padat lah. Ambil, lepas tu hantar sekolah agama, ambil lagi petang, malam hantar ngaji, memang lagi sibuk lah masa. Daripada bekerja dulu. Bekerja tu just kita duduk kat office je kan. Ni bila kita dah berhenti, keluar masuk. Lagi letih lah rasanya, keluar masuk. Banyak trip daripada pagi sampai ke petang malam lagi sambung. Kan tak berhenti-berhenti kan. Itu yang macam kita kata
tadi. Kalau jadi suri rumah ni tanggungjawab dia lebih besar daripada bekerja Betul. gaji. Betul tak kan? Betul. Tu dia. So korang nampak familiar tak apa yang rutin Bariah buat ni? Kan? 3 orang anak, 3 trip lagi. Kan? Serupa kan dengan suri rumah yang ada kan? So kejap lagi kita akan korek macam mana dia sebagai seorang suri rumah dia bahagikan masa tu. Okay. So soalan yang ketiga Bariah kita nak tanya. Lepas berhenti kerja, sebelum tu ada ke pengalaman bisnes? Ada buat part-time bisnes masa sambil bekerja ke ataupun memang tak ada? Sebelum ni tak adalah kata bisnes macam sekarang ni buat memang kita betul-betul tumpul sikit-sikit biasa-biasa je lah sebelum ni. Tak ada bisnes yang kata pakai kena yang betul-betul tak adalah. Biasa-biasa je buat makan-makan, orang order, itu je lah. Tak adalah kita buat bisnes yang orang kata macam sekarang ni memang concentrate betul lah dengan forever. Okay. So itu kejap lagi kita nak masuk cerita bisnes serius dia tu apa dia kan. Sebab mana memang tak ada pengalaman bisnes lah sebelum ni Ada tapi orang kata separuh jalan je lah. Tak serius lah. Macam hobi-hobi je lah gitu hobi-hobi sebab dulu kan kerja lepas tu barulah kita, lepas berhenti tu barulah kita buat bisnes tu lah. Lunchbox, lepas tu roti. Tu pun sebab kekangan masa dia tak boleh nak teruskan lah. Okay. Yang itu buat sendiri ke ataupun ambil orang punya? Buat sendiri. Tu dia. Sebab biasanya ramai suri rumah kita sekarang ni dia tengok kepakaran dia buat masak-masak ni kan. Jadi kebanyakan orang buat part time macam tu lah. Dia buat time buat ni, buat makanan apa semua kan. Tapi boleh tak Bariah kongsikan sikit pengalaman buat bisnes gunakan 2 tangan sendiri ni kan. Macam mana dia punya penat dia tu, macam mana dia punya kelambut dia tu dan macam mana hasil dia. Boleh kongsi sikit tak? Penat jangan cakap lah. Kita buat sendiri kan semua. Daripada start kita beli barang ke, kita semualah beli barang, masak, packing, delivery pun kita sendiri yang buat. Lagi penat lah tapi dia punya orang kata untung tu bukan tak seberapa lah, ada lah tapi tak ada, penat dia tu orang kata tak berbaloi lah dengan apa yang kita buat tu. Kita delivery lagi, hantar sampai jauh-jauh. Kalau kita tak boleh nak ambil COD mahal sebab sini kawasan kampung kan. Kita ambil lah biasa-biasa. Tapi itulah daripada start pagi, petang lepas tu kita dah kena nak belanja, beli barang. Esok pagi dah start masak semua. Jadi masa dengan tenaga tu banyak habis lah. Dengan bisnes yang sebelum ni lah. Okay. Right. Itu memang kita tahulah biasanya kalau kita buat benda yang sendiri ni kan nak dapatkan dia punya untung bersih tu, aduh penat betul kan. Sebab semuanya kita pukul rata daripada segi beli barang mentah kita, nak buat daripada A sampai Z kita, packing pun kita, menghantar pun kita. Macam tu kan dengan anak-anak lagi, betul tak jadi peniaga tu kalau dah namanya suri rumah tu kena pandai-pandai pilih lah, betul tak kan. Kita nak buat bisnes ni nak dapatkan income, jangan nak dapat penat yang lebih daripada dapat income. Macam tu Bariah? Tahu tak apa. Okay, alright. So bila dah buat berapa lama tu Bariah buat bisnes yang memenatkan tu? Awal-awal balik pindah kampung dalam setahun jugalah, tahun 2018 dalam setahun jugalah. Buat lebih kurang tahun. Setahun lebih struggle juga tu setahun kan, bertahan juga setahun Akhirnya tak tahan berhenti. Dan berhenti lah sebab kita masa tu anak baru 2 orang je sekolah. Bila start naik tahun depannya dah 3 sekolah, memang dah tak boleh lah. Tak boleh nak cope dah masa dia. Okay. So bermakna masa tu Bariah dah rasa macam tak ada peluang dah kot aku ni nak buat bisnes part time kot. Ada tak rasa macam tu? Tak ada, dah tengah fikir apa lagi nak buat ni. Tengah fikir apa lagi yang peluang. Betul-betul.
Betul, memang ramai suri rumah fikir macam tu. Anak yang ada ni memang tak mampu dah nak buat benda lain lagi selain daripada tanggungan nak jaga anak, jaga keluarga kan. Itu yang kita rasa amazing sangat bila Bariah boleh buat sale gila-gila dalam masa singkat ni. Sekejap lagi kita boleh. Okay, so bila dah rasa macam dah give up dengan bisnes yang lama tu kan, buat sekejap, income tak seberapa, penatnya lebih kan, tak boleh nak beli tumpuan. Apa yang buatkan Bariah rasa turning point nak mulakan bisnes yang sekarang ni? Apa pasal pilih bisnes networking tu? Sebelum ni memang rasanya memang tak pernah suka dengan networking, MLM ke apa kan. Tapi Kak Amy tu selalulah dia share mula memang tak pandang tak pandang apa. Tapi satu hari dia ada datang rumah. Dia datang rumah dia sell out file kan. Lepas tu cakap, okey juga Mi ni. Itulah dia kata, Mi lah jomlah join. Cakap tak apalah aku tengok dulu. Masa tu tak tu lagi. Tak apa aku tengok dulu. Tapi dia selalulah ajak. Lama-lama termakan juga. Termakan juga. Dia kata modal 90 je. Mi lah. Yalah tak apalah. Cubalah cakap. Cuba. Lepas tu cuba sebab nampak yang best nampak apa tau. Dia punya keuntungan 30%. Tu yang kita rasa macam walaupun kita tak pernah berkecimpung dalam MLM, tapi bila kita nampak 30%, wah Mi besar Mi banyak cakap dengan dia. Itulah dia kata, aku nak try lah. Itu yang memula try dulu, okay try lah. Masa memula start tu pun slow jugalah memula. Kita baru lagi, kita memang tak pernah lagi dengan MLM. Dia kata, kira tak apalah tapi dia guide lah kita macam mana pun. Okay, so bermakna Bariah memang tak pernah ada pengalaman join mana-mana MLM sebelum ni? Tak ada kan? Ada tapi tak serius tau. Tak maksudnya macam ala suka-suka je. Kalau ada, tak ada sudah macam gitu. Okay, so apa yang buatkan Bariah rasa macam pernah buat MLM sebelum ni biasa-biasa je. Apa yang buat Bariah rasa macam no, MLM tak nak, memang tak pandang MLM. Apa sebab? Sebab sebelum ni yang buat tu kita kena pairing tau. Rasa macam payahnya, susahnya. Betul yang first. Nak pairing. Tu yang pertama. Cakap kita rasa macam kita ni payah nak cari orang kan. Cakap nak pairing. Tu MLM tu rasalah first lah. Tapi sebelum ni mak memang banyak join MLM. Tapi tahulah dia punya tu macam mana. Jadi bila kata kalau MLM ni kan nak pairing, nak kena cukup, nak kena kumpul point lah, apalah. Tahu itu je lah, secara random. So yang rasa macam tak maulah MLM lah, serabut lah rasa. Okey, itu perkara biasa lah kan. Sebab bila kita sebut MLM je, kepala kita dah letak dah pairing, matching, point, cari orang, kaki kanan, kaki kiri kan. Lepas tu meeting lebih banyak sangat kan. Result dia tak kan. Betul. So bila apa tu Kak Mi datang introduce pada Bariah, dia ceritakan tak ada semua benda-benda tu, baru buat Bariah baru buka nampak. Betul. Pasal dia nampak yang dia kata 30% tu, bestnya Mi. Dia kata 30% harga jual tu. Dia kata iya ke? Iya, dia kata mau tak percaya betul ke? Iya, dia kata. Tu rasa macam best lah. Sebab 30% harga jual atau bukan harga tu. Kata, yang seronok tu yang kita try lah cakap. Betul kan lah. Sebab biasa kalau orang biasa berniaga ni, bila nampak 30% tu memang kita nampak besar. Betul tak kan? Betul. 30% tu kan, belum pergi tinggi-tinggi di atas lagi tu. Kan? Tu yang okey lah, terpedaya lah. Okey, masuk lah. Saya ni cakap Amy, boleh lah Mi. Amy pun kata, ya, dia kata patut tak payah pairing. Ya ke tak payah? Tak payah, satu kaki pun kau boleh jalan, dia kata. Oh ya ke? Iya, mula macam tak percaya. Ya ke dekat dia banyak kali. Ya, dia kata betul. Tu yang macam seronok lah. Betul tu. Sebab tu kata orang kan, tak kenal tu tak cinta. Jangan kita tutup peluang tu, betul tak Bariah? Kita dengar je, bukan rugi apa pun kita dengar peluang tu kan. Tutup kita dengar tiba-tiba rupanya benda yang bagus kan. Alhamdulillah. Ini sebenarnya ni sebab Win dulu tak nak dengar lah. Yelah. Okay, so Kak Amy pun kata. Kak Amy kata payah juga Win nak dipujuk, dia kata.
Win lagi lah. Lawan lagi dah warning dah dekat MA kan. Kata jangan kita, sebab macam mungkin Win berbeza sikit dengan Baria sebab Win pernah ada beberapa pengalaman MLM. Jadi memang dah kena beberapa dah. Dan dah kena rasa memang macam tak boleh pergilah. Semua ada matching Tobat lah. kan. Jadi tobat. Cakap kat dia, tak apalah kau buatlah kata kan. Aku dah tak nak dah. Dia kata macam tu kan. Tapi itulah perancangan Allah tu lebih cantik kan. Dia nak juga tunjukkan kita satu peluang yang lebih besar dia punya peluang income dia kan. Okay, so balik pada cerita Baria ni, bila dah terpukau dengan 30% yang diceritakan tu kan, apa perancangan Baria, langkah-langkah yang Baria plan lah, sebab yelah baru nak join semula, nak buat secara serius kan, dengan ada anak-anak keluarga yang nak kena beri tumpuan ni. Apa langkah-langkah ataupun persediaan yang Baria buat bila ambil keputusan okey lah aku nak buat Business Forever ni? Okay, mula-mula kita start dengan bayar ahli biasa. Okay, masa tu Imi kata, je kau kena naik VIP tau untuk ni. Okay lah, dia kata 1,000, masa tu dekat 1,000, alamak dalam hati 1,000 lebih. Mana nak cari duit kan nak naik VIP. Tapi bagus, tim ni dia akan guide kita tau. Dia ajar macam mana kita nak naik VIP, tak payah pakai duit kita sendiri. Jadi apa yang tim KMI ajar ni semua kita follow satu. Alhamdulillah tak sampai sebulan, dalam masa 2 minggu je boleh naik VIP tau. Itu pun terkejut juga. Cakap dia kata dah lagi sikit nak naik tau. Dia kata alhamdulillah, cakap macam tak sangka sebab kalau tengok dengan harga 1,000, masa tu 1,500 banyak ni dalam hati tau. Banyak ni lagi nak kejar VIP ni. Tapi dia ajar, okey, dia kata kita buka dulu jual ni dengan orang yang takkan tolak. Betul, kita follow lah apa yang dia buat tu semua. Memang betul lah, dalam masa 2 minggu je pergi center, punch dah naik dah VIP sekejap je. Alhamdulillah lah. Kita follow apa yang dia ajar dekat kita semua. Siapa orang yang takkan tolak tu, siapa yang Baria approach tu? Biasa adik-beradik lah. Paling tu adik-beradik. Lepas tu sepupu-sepupu kita, ada kawan-kawan yang rapat dengan kita hantar je, try lah cakap dia kan. Try, dia orang tak tolak, okey lah boleh lah post lah 1 set, okey post 1 set. Alhamdulillah lah, ada yang repeat order sampai sekarang. Okay. Itu yang mahal tu kan. Tak ramai orang boleh jadi VIP nak cukupkan 1,700 dalam masa yang singkat, bukan pakai duit sendiri. Kan, itu yang sukar tu. Mesti ada rahsia-rahsia skill yang dia gunakan ni yang dia buat senang aja nak close kan. Boleh tak bagi tips macam mana Baria boleh buat sale yang tinggi dalam masa 3 bulan dekat 20,000 kan? Alhamdulillah lah. Macam ikut apa yang diorang suggest, kita rembo, kita apa semua yang diorang bagi tahu, alhamdulillah lah setakat ni saya ikut lah. Lepas tu akan macam tu kita promote dekat yang penting saudara mara dulu. Mana-mana yang sakit tu semua kita bagi tahu kita ni tu yang diorang cepat je lah sebab kita ada testimoni sendiri. Jadi cepat kita nak jual. Testimoni mak sendiri, macam saya sendiri testimoni migraine bagai nak apa kan. Okay, semua tu yang senang lah kita nak sale. Tim kita rembo kat grup taman pun, walaupun orang tak kenal kita tapi kita selalu kita rembo lama-lama dia orang termakan tau. Kejap-kejap ada masuk, selalulah kita tengoklah produk kita rembo, nanti pelan-pelan masuk. Lepas tu satu lagi niat. Bila setiap kali kita nak iklan, kita ada niat tau. Ya Allah, aku sebarkan ni untuk kebaikan. Bukan niat kita untuk meniaga saja. Sebenarnya kita nak menyebarkan kebaikan biar orang sihat. Biasa memang itulah. Niat itulah yang penting lah. Kita bukan nak meniaga tapi kita nak bagi orang sihat. Alhamdulillah memang ada je lah, hari-hari ada lah orang call ke WhatsApp ke tanya ada tak lagi ni, ada lagi ni.
Okey, tu nampak tu kan, yang kita nampak tips yang pertama dia kan, niat dulu kena betulkan kan. Bila niat kita betul, yang lain-lain tu insya-Allah mudahlah. Macam tu kan. Yang keduanya follow je. Follow je apa tadi Baria cakap, follow je apa yang telah disusun aturkan tu, follow kan. Jangan kita tambah tokok nanti jadi lain kan. Nak buat kek batik jadi kek chiffon pula jadinya kan. Nanti kita follow je sebiji-sebiji. Yang ketiganya Baria kata apa? Sebarkan kebaikan pada orang-orang sekeliling kita dulu, yang terdekat dulu. Kan, pada orang-orang yang dekat-dekat ni dulu. Sebab apa? Kita ni sayang diorang ni, nak kongsi kebaikan pada diorang ni. Macam tu orang kan. Orang yang terdekat ni kita tahu dia orang punya apa, dia punya kesihatan dia macam mana. Daripada tu kita tackle dia. Kita tahu dia ni sakit apa. Itu yang senang kita nak tackle orang yang dekat dengan kita. Okey. So kita nak tahu sikit kan, ada tak Bariah terima banyak penolakan? Sebab Bariah kata biar Bariah approach keliling-keliling ni semua kan. Banyak tak penolakan yang Bariah terima ataupun memang semua okey je, setuju je? Alhamdulillah ada. Ada, mesti ada punya. Ada kadang-kadang krik-krik pun ramai juga, tapi tak apalah. Kita terima tu kan. Mungkin dia belum terbuka lagi hati dia. Tak apa, pelan-pelan kita tapi ada juga yang macam dekat grup taman ni 3-4 kali dia tanya benda yang sama tau. Ni tak bolehlah hantar saya satu. Tapi walaupun kita dapat penolakan, tapi kita tak ada rasa sedih tau. Tak apalah, mungkin Allah belum buka lagi hati dia. Satu hari nanti mesti dia ambil. Betul, memang betul. Dekat 3-4 orang dekat taman ni, nanti dia tanya berapa harga ni, berapa ni kan. Benda yang sama tau dia tanya. Last sekali ada tak stok, hantar kan boleh. So, kita niat kita kan, kita walau tak apa dia tolak, tak apalah, mungkin belum lagi ni, tak apa. Last dia ambil juga dengan kita. Okey. So tips yang keempat kita dapat tu, tindakan yang berterusan. Kan korang boleh tulis ni tau, apa tips-tipsnya, nombor 1 tadi apa kan, nombor 2, nombor 3 apa. Kita tak nak ulang dah. Kalau nak tahu nanti PM dekat bawah tu. Kan? Okay. And then apa tadi? Apa Baria kata tadi, yang keempat tadi, tindakan berterusan. Kan, bermakna bila kita dah kongsikan tu, orang belum lagi terbuka hati nak menerima, bukan bermakna kita berhenti di situ. Macam tu kan. Kadang-kadang first time tu orang belum terima sebab dia nak digest dulu, dia nak fikir dulu kan. Mungkin dia nak Google dulu, nak mimpi-mimpi dulu mungkin kan. Jadi kita tetap teruskan berkongsi tu kan. Jangan kata orang cepat sangat hati tisu lah, give up cepat sangat lah macam tu kan. Sebab berpandang bila Bariah kata niat dia nak kongsi kebaikan, orang tolak pun kita tak rasa apa. Betul tak Bariah? Betul. Kita nak menjual, niat kita awal lagi kan, sahaja aku menjual hari ini kan. Niat kita awal macam itu, orang tolak, habislah, terhempaslah rasa hati kan. Tapi bila niat kita tu macam nak kongsi kebaikan, orang belum bersedia, okey, tak apa. Kan? Jadi nampak beza dia bila kita berkongsi dan juga bila kita menjual. Jadi itu yang Bariah buat lah. Setakat ni kita dah dapat dah 5 tips dah daripada dia kan. Korang nak tahu apa, korang terlepas, korang boleh rewind balik video ni ataupun korang boleh WhatsApp. Itu ada Bariah punya media sosial punya link, korang boleh follow juga. Okay. Right, ni bukan biasa-biasa ni kan, luar biasa punya tips kita korek untuk suri rumah ni. Okay, so bila dah boleh tak Bariah kongsikan pula kat kita kan, macam mana gerak kerja dan pembahagian masa. Sebab Bariah kata yelah, Bariah banyak approach dengan kawan-kawan, dengan orang terdekat, jiran-jiran dan sebagainya kan. So macam mana bahagikan masa tu antara nak uruskan keluarga ni, sebab sekarang ni pula anak PDPR dan sebagainya kan, banyak nak berebut telefon dan sebagainya. So macam mana Bariah aturkan harian punya masa tu. Ini mungkin ramai yang kadang-kadang tak reti nak buat macam mana. Boleh tak tolong share sikit? Okay, biasa sebelum tidur kan, malam akan cari tahu besok kita nak post apa. Kita dah tengok dulu malam nak post apa, pukul pagi lepas subuh tu nak post apa, pukul 9 untuk produk apa, untuk marketing company apa. Kita dah malam tu kita dah susun dah apa kita nak post. Jadi besok pagi kita tinggal post je lah apa yang kita nak post. Lepas tu kita continue dengan budak-budak PDPR. Sebab dua tu PDPR memang kena menghadap budak darjah 2 dengan sekolah tadika. Jadi kita awal-awal kita dah tengok dulu, besok pagi kita nak post ni.
Okay, untuk produk apa dia. Lepas tu nanti untuk page kita nak rainbow, kita kena tengok apa lagi kita, lagipun satu lagi, tim Cakni pun dah bagi checklist tau. Checklist tu pun bagus lah. Mana yang kita tak buat, kita akan tengok lah checklist tu, kita kira kita tersusun lah jadual kita. Okay, ni kita kena naikkan engagement dengan orang. Okay, dah tanda. Okay, ini kita kena rainbow. Okay, kira tersusun lah yang dia bagi tu. Kita follow je. Apa yang dia orang ajar tu, Cakni punya team ajar tu, follow je. So tu dia, dapat kan tips yang ke-6. Orang terlepas 5 tu, tak tahu cari balik. Yang ke-6 tips dia apa? Perancangan. Planning tu, apa kita nak buat yang esok tu, kita dah rancang dulu. Tulis dulu siap-siap kan. Sebab kita nak, betul tak Baria? Kita tahu kita ni kekalkan masa, anak ramai, nak buat macam-macam, nak bahagi perhatian, belum masuk perhatian pada suami, pada mak lagi kan. Jadi kita rancang dulu. Aku nak buat macam ni besok, jadi hari ni apa kita nak buat, kita dah tulis siap-siap. Jadi sempatlah kita nak curi masa tu kan. Tak adalah nak bergaduh-gaduh telefon dengan anak kan. Jadi kita dah rancang. Jadi senang kita nak buat apa besok kan. Jadi tak adalah besok baru kita nak fikir, besok nak buat semua benda. Dan yang ke-7 tips daripada Baria apa dia? Disiplin. Kena ada disiplin. Bermakna jangan kata kita ni sebenarnya rumah, kerja sendiri, buat sendiri, bisnes part time, bisnes kita kan. Jadi ikut suka kita. Pukul berapa kita rasa nak buat ni suka hatilah, pukul berapa kita nak buat tu suka hatilah kan. Dia follow jadual yang dah diberi. Kan, untungnya Baria berada dalam tim yang guide betul-betul. Itu bonus tu kan. Korang kalau nak bisnes, cari tim yang betul kan. Guide betul-betul, so kita follow je. Kan, masa kita ketat, kita follow je. Kan? Tips yang ke-8 ni apa dia? Cari tim yang betul-betul boleh bantu. Betul tak Baria? Kan? Betul. Dia sentiasa je kalau kita tanya tu, cepat je diorang bantu kita lah. Yang penting kita ikutlah apa yang diorang bagi tahu. Betul. Itulah dia yang pentingnya. Kalau kita nak bisnes, kita kena cari tim, mentor, sistem yang betul kan. Kalau tak ada semua benda ni, susahlah nak membantu kita. Kan? Kita ni beginners, baru nak belajar, tapi kalau tak ada dapat support sekeliling tu, sukar. Okay, so tu dia 8 tips. 8 tips Okay, so soalan yang seterusnya. Apa matlamat jangka pendek dan matlamat jangka panjang Baria dengan bisnes yang Baria tengah buat sekarang ni? Okay, matlamat jangka pendek ni, kita kalau boleh kita nak capai apalah yang kita nak. Contohnya F2D tu. Tapi yang jangka pendek sekarang ni, kita kalau boleh kita nak cepat-cepatlah daripada assistant supervisor, kalau boleh nak cepat-cepat nak supervisor lah kan. Dan yang lain tu maintain 5cc tu. Jangka panjang tu memang kita, jangka panjang tu banyak sebenarnya. Kita nak kalau boleh nak buat rumah sendiri, adalah cita-cita jangka panjang kita tu lah, tapi yang penting tu jangka pendek tu didulukan lah. Cepat-cepat cepat-cepat ni lah capai F2D tu lah yang penting, yang pertama tu lah. Maintain 5cc tu, follow apa yang diorang guide lah. Okay. Ni ada satu soalan cepu mas ni Baria. Orang kata kan di Forever ni semua impian boleh jadi kenyataan. Baria percaya ke? Percayalah, sebab tu struggle memang buat betul-betul lah ni. Sebab dah nampak dah ramai orang yang berjaya dalam Forever ni. Memang percayalah. Sebab support daripada family pun, husband pun, walaupun dia tak tahu, dia tanya, dah 5cc belum? Dah 5cc. Dia pun tak tahu sebenarnya cc tu apa. Tapi dia selalulah tanya. Anak-anak pun tahu. Umi dah 5cc? Belum. Cepat-cepat diorang tahu ni. Diorang pun tahu tak kita punya, maksudnya kita punya impian tu diorang tahu. Okay, alright. So kita dapat tips yang ke-9 lagi. Tengok tanya-tanya dapat korek tips ke-9. Tips ke-9 apa dia kan? Kongsi matlamat kita dengan family kita. Betul tak Baria? Bila kita kongsi matlamat kita, jangka pendek, jangka panjang, walaupun tadi husband kita tak tahu pun sisi tu apa kan. Tapi sisi tu sebenarnya mata wang di Forever lah kan. Tapi bila kita kongsi matlamat kita cakap yang kita nak buat macam ni, yang kita ada tu, kita rasa kita nak ni, yang nanti kita akan dapat ni, dapat tu. Kita
kongsikan matlamat kita, impian kita dengan anak-anak kita, suami, pasangan kita, mak bapak kita. Jadi diorang boleh buat apa? Tolong doakan untuk kita. Doakan, betul. Kan bila suri rumah ni biasanya dia akan berasa satu benda yang berat sebab bila dia tak ada sokongan daripada sistem support dia tahu. Tak ada kerjasama daripada pasangan, anak beranak dan sebagainya kan. Tapi cuba kalau kita kongsikan impian dream kita tu, sama-sama pun berangan kan. So semua-semua pun akan tolong doakan sama, akan tolong kerjasama dengan kita. Kan, nampak tak tu kan. Jadi suri rumah gosoklah pasangan anda kan. Kongsi impian supaya sama-sama dapat support. InsyaAllah lagi mudah perjalanan kita. Kalau belum dapat support, insyaAllah doakan dia niat yang baik-baik kan. InsyaAllah akan sama-sama lah nanti dalam perjalanan ni kan. Okay, alright. So yang seterusnya Bariah kata dia nampak, okay, dia nampak benda yang terdekat yang boleh dapat di Forever ni dan mungkin dah ada rasa dah merasa kemanisan ni. Hasil dah ada rasa dah Bariah. Baru berapa bulan nanti? 3 bulan. 3 bulan lebih kurang lah 3 bulan. Alhamdulillah lah. Dapat rasa lah. Senyum je bila dapat bonus recap. Senyum je dah bila dapat bonus recap tu kan. Macam bulan pertama dapat, boleh kongsi lah, bulan pertama dapat 300 lebih tau. Cakap, banyak juga 300 lebih ni, rasa macam, padahal masa tu buat sendiri lagi kan, 300 lebih. Alhamdulillah baru-baru ni dapat dalam 900 lebih. Kalau masuk untuk runcit 1000 lebih jugalah kan. Tu rasa macam, seronok juga buat. Walaupun kita duduk rumah je kan, cuma klik. Tengok handset ni. Tak ada kata macam sibuk nak pergi berhujan, berpanas, menjaja, tak ada. Cuma duduk ni share. Orang PM kita balas. Bila dapat close, alhamdulillah. Bila tak dapat, tak apa. Jangan kecewa, teruskan. Betul. Dia sebenarnya bukan penolakan lah. Kata orang tu berniaga ni, itu adat. Betul tak Bariah? Masa Bariah berniaga lunch box, berniaga makanan dulu pun bukan semua orang terima kan perniagaan kita tu. Betul tak? Tapi nak tanyalah sikit ni, masa berniaga dulu dengan berniaga sekarang ni, mana lebih income lebih banyak? Forever lah confirm. Sebab tenaga pun tak banyak kita guna kan. Kita duduk klik. Okay, order sampai barang kita post. Kalau dulu masa, tenaga lagi banyak guna, tapi berapa je dapat kan dengan harga barang mahal. Betul. Tapi sekarang senyum je lah, dapat duit untuk runcit pun senyum kan. Sebab banyak 30%. Yang best itu untuk runcit tu cash tu kan. Terus masuk kita tu dapat tiket kan. Jadi dengar tu suri rumah, sura rumah sekalian kan. Apa yang Bariah berniaga ni adalah benda yang cash dapat. Tak perlu kita nak kata orang nak reach sale sampai 1,000 ke 2,000 baru nak dapat income kan. Terus dapat cash. Lepas tu pula kita tak penat. Macam mana yang Bariah cakap tadi, buat kek ke, buat kuih ke, buat masakan semua ni penat. Kita kena buat sendiri. Lepas tu yang kita dapat income tu belum bersih lagi. Nak kena tolak barang mentah ke? Nak berniaga untuk besok kan? Dah nak kena guna pula kita dapat tu. So yang bersihnya berapalah sangat kan? Kalau nak kira kan tak apa. Tenaga lagi. Tenaga lagi. Betul. Tapi beza sekarang ni macam mana? Duduk depan telefon klik dia masuk kan? Klik je. Okey. Pergi order senyum, tunggu je van hantar barang kan. Lepas tu post tu je lah. Okay. Alhamdulillah nampaknya Bariah dah jumpa satu perniagaan yang mudah-mudah sambil duduk dekat rumah, tengok anak-anak membesar depan mata, sambil tengok anak, tengok keluarga, jaga mak kan, dekat dengan mak dan sebagainya, boleh dapat income masuk mudah-mudah kan. Okay, right. So kita dah sampai ke penghujung. Nak tanya dengan Bariah last sekali lah ni apa pandangan Bariah tentang suri rumah yang ada sekarang ni, sebab sekarang ni bilangan suri rumah bertambah tau. Bila pandemik datang ni kan, ramai orang yang jadi bidang kerja
yang suri rumah tu. Jadi apa pandangan pandangan dan nasihat Baria pada suri rumah yang masih lagi teragak-agak rasa macam boleh ke aku nak buat ni? Aku ni suri rumah, bila masa aku nak jaga anak, nak bahagi, nak buat bisnes macam mana semua. Apa nasihat dan pandangan Baria pada orang golongan-golongan yang macam ni? Pada pandangan saya kan, sekarang ni semuanya mudah. Kalau nak berniaga online kata, semua di ujung jari. Nak tak nak kita sendiri punya hati, boleh ke tak buat. Tapi dekat dalam Forever ni memang mudah, semuanya mudah. Semua bahan dia sedia, platform apa, semua kita follow je. Apa yang diorang ajar kita follow je. Tak adalah bersusah payah, berpanas, berhujan kan. Kita follow je platform yang diorang bagi, apa yang diorang guide kita ikut 100%, insyaAllah memang mudah lah. Tak payah fikir-fikir apa, modal pun tak banyak. Modal kecil, untung besar. Itu yang penting. Okay, betul sebab kalau kita berniaga kuih ke ataupun kita berniaga fashion ke, itu pun modal dia lebih besar. Betul tak kan? Mana boleh RM90 kita nak beli bahan mentah, mana boleh RM90 kita nak beli kain, nak beli perkakas, tak boleh kan? Lepas tu dengan kita punya renyahannya lagi kan. Jadi cuba bayangkan bisnes yang Baria buat sekarang ni Forever dengan modalnya RM90, kecil lah sangat kan, dan untungnya besar kan. Jadi ada bisnes yang mudah sesuai untuk suri rumah. Kan, sebab kadang-kadang ramai suri rumah kata tak sempat lah, tak ada masa lah, tak boleh buat lah kan. Itu bergantung pada apa bisnes yang you all pilih. Kalau salah pilih bisnes, memanglah tak sempat. Macam Baria buat dulu sebelum ni kan, dia buat bisnes makanan. Biasa suri rumah glamour nak buat tu lah kan. Glamour buat tu lah, masak-masak ni kan. Tapi kalau silap pilih bisnes, memang tak sempat. Kalau nak buat juga boleh, tapi separuh jalan lah. Macam Baria cakap tadi kan, sekerat jalan, lepas tu tak sanggup dah. Kan, tetapi alhamdulillah ada bisnes yang you all boleh pilih, duduk kat rumah sambil jaga anak, depan mak bapak kita, masa kita yang kawal kan, mudah-mudah sahaja, tak perlu nak ketuk pintu rumah orang kan, tak perlu kata orang nak berpanas berhujan, tak perlu nak ada stok, tak perlu nak ada pekerja, tak perlu nak sewa kedai, kan bijak tu. Okay, alright. So kita dah selesai, dah korek dah semua. Okay, apa yang pengalaman seorang suri rumah, tak ada pengalaman. Bukan pengalaman lah kiranya, tak ada pengalaman bisnes lah sebelum ni kan. Kalau orang yang dah memang biasa bisnes tu mungkinlah kita tahu dia memang talented. Tapi kalau orang yang belum ada pengalaman bisnes, kan, Baria rasa sesuai ke bisnes Forever ni untuk orang yang tak ada pengalaman, yang tak tahu banyak benda, yang tak tahu nak mula. Baria rasa sesuai ke tidak? Sesuai sangat, sebabnya semua dia akan guide kita satu-satu. Yang penting niat kita follow apa yang dia orang ajar, insyaAllah semuanya memang mudah lah. Memang bisnes Forever ni memang senang. Jadi pilihlah bisnes yang senang-senang je kan. Sebab kita ni nak senang lenang je, kenapa nak susah-susah payah kan. Okay, right. So kita dah selesai. You all dah puas hati dah dapat tips macam mana suri rumah nak start mula. Kan. So yang pertama sekali kena ada apa? Yang pertama sekali kena ada kita punya niat nak. Kita nak kan, bila kita nak macam mana pun insyaAllah boleh jadi kan. Lepas tu carilah saluran yang tepat, okay, supaya kita tak penat dan kita tak tersalah pilih kan. Dan carilah circle-circle yang boleh membantu kita dan support kita. Okay, right. So kalau you all tak rasa tak puas hati dengan apa yang Baria ceritakan hari ni, tak cukup, korang boleh follow media sosial Baria tu. Ada kan kat situ kan, nampak Okay, alright. So kita dah berakhir. Baria ada pesanan terakhir pada penonton-penonton? Pesanan terakhir tak adalah. Kalau boleh siapa yang teringin nak join Forever, daripada sekarang lah start. Rasanya pun macam dah terlambat dah join biasanya. Rasa macam dah terlambat dah join dah. Betul lah kan? Betul. Kita dah umur macam ni baru jumpa kan. So baru jumpa, padahal
benda tu dah lama dah. Kat Batu Pahat ni ada botol dia sebesar-besar tu. Kita tak tahu itu apa kegunaan botol tu. Baru sekarang baru kita tahu banyak income boleh dapat dengan botol kuning tu. Ya, betul lah. Okey, so anak pun dah datang kat belakang tu. Ya, nampak gaya je dah, masa pun dah habis. Okey, alright. So kita harap untuk penonton-penonton, terima kasih untuk yang menonton siaran ni selepas ini. Okey, you all boleh dapatkan penjelasan lanjut. Pun ada sebarang pertanyaan boleh WhatsApp. Okey, ada nombor telefon Win dekat situ dan ada juga link link media sosial Bariah lah. So okey, so kita kat sini sampai sini saja. So terima kasih Bariah sudi jadi kita punya guest hari ni dan sudi bagi share tips-tips rahsia kan semua kita. Okey, so kita jumpa lagi. Bye. Okey, bye. Assalamualaikum. Salam.